Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Elemen Pendidikan dalam Menghadapi Wabak Menurut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah ahli kumpulan penyelidik saya, ya, terdiri daripada saya Dr. Siti Sarah binti Izham, Dr. Siti Nur Amirah Muhammad, Dr. Syahira Said dan Najmuddin Mazlan. Okey. Sebagai pendahuluan, ya, pada penghujung 2019, dunia dikejutkan dengan wabak coronavirus yang disebut sebagai COVID-19. Jangkitan virus ini terus berlaku dan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima kehadiran virus ini dalam masyarakat. Usaha mengekang penularan wabak COVID ini telah boleh dikelaskan kepada empat langkah. Yang pertama, pencegahan; kedua, pengesanan; ketiga, pembendungan; dan keempat, rawatan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengeluarkan elemen pendidikan yang dapat diamalkan oleh para ibu dan bapa kepada keluarga mereka, guru-guru kepada anak murid mereka dan pemimpin kepada masyarakat dalam menghadapi wabak menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira banyak kajian yang menceritakan, banyak kajian yang menunjukkan berkaitan dengan perbincangan tentang pengurusan wabak COVID, berkaitan dengan COVID-19. Banyak, daripada sudut Islamnya pun banyak. Okay, tapi yang membezakannya adalah kajian ini memberi fokus kepada perbincangan yang berbentuk elemen pendidikan yang mesti kita didik kepada keluarga kita, guru didik kepada anak murid, pemimpin didik masyarakat, yang mana didikan-didikan ini adalah suatu usaha dalam mereka ini menghadapi wabak-wabak. Metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif melalui kaedah analisis dokumen. Dan kemudiannya ketika mana menganalisis data, kajian ini menggunakan metodologi induktif dan juga deduktif. Okey, jika dilihat pada kajian lepas, ya, literature review, kita akan melihat bahawasanya pendidikan adalah menjadi keutamaan. Pendidikan adalah suatu proses membangunkan manusia dan memerlukan satu usaha yang konsisten dan berterusan agar tidak berlaku kepincangan dalam mana-mana peringkat pelaksanaannya. Apabila kita melihat kajian-kajian lepas berkaitan dengan pendidikan, kita akan melihat kajian yang berbentuk bagaimana proses pengajaran ketika berlakunya COVID. Apakah kesan dari sudut psikologi pembelajaran di atas talian? Bagaimana keberkesanan PNP di atas talian? Tetapi belum dijumpai satu kajian pendidikan yang menyentuh elemen pendidikan yang perlu diterapkan kepada para pelajar, kepada anak-anak di rumah, yang bagaimana mereka nak menghadapi wabak ini. Okey, di mana kajian ini akan menggunakan elemen pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan sebagai teras pembinaan elemen pendidikan menghadapi wabak. Okey, jadi dalam kita membina elemen ini, kita menggunakan elemen pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, berdasarkan ini adalah merupakan jadual 2.0 yang telah dianalisis oleh pengkaji, di mana pengkaji menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari pada bab aktif, manakala kitab Sahih Muslim pada bab As-Salam. Penggunaan dua-dua kitab ini kerana dua-dua kitab ini bersifat autentik dan memberi fokus kepada bab ini sahaja, bab Atib dan As-Salam, kerana bab ini yang membincangkan berkaitan dengan wabak. Okay. Maka daripada 224 hadis yang secara berulang juga di dalam kedua-dua kitab kitab hadis ini, maka pengkaji dapat mengeluarkan
4 elemen, di mana elemen jasmani itu terbahagi kepada 3, elemen emosi 2, elemen rohani 2 dan intelektual 2. Okey, ini adalah daripada sudut jasmani. Daripada sudut jasmani yang dapat dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW ada 3 perkara. Yang pertama, kekal berada di tempat masing-masing sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ayat 5734 bernombor. Kedua, mengasingkan diri ketika ditimpa penyakit. Dan ketiga adalah pemakanan untuk rawatan. Di mana elemen pendidikan dari sudut jasmani ini, Nabi SAW mengajar kita, sekiranya kita berhadapan dengan apa-apa wabak, kita boleh katakan wabak COVID-19 lah yang terbaru, dan apa-apa wabak, kita mesti kekal berada di tempat masing-masing. Kita kena berada di rumah kita. Kerana itulah inisiatif antara inisiatif kerajaan melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan kedua, mengasingkan diri ketika ditimpa penyakit. Apabila kita menyedari bahawa kita menghadapi penyakit ataupun kita ini sedang menghadapi wabak tersebut, maka kita kena asingkan diri daripada berjumpa dengan orang lain yang mana orang lain itu sihat, tidak dijangkiti. Okey. Dia untuk kedua-dua perkara ini adalah sekiranya kita ini mendengar sesuatu kawasan itu terkena jangkitan wabak, maka kita kekal di tempat kita. Jangan kita pergi ke kawasan tersebut. Dan sekiranya kita ini berhadapan dengan wabak, maka kita jangan pergi ke tempat lain. Kita kena stay kat tempat kita. Dan yang ketiga adalah pemakanan untuk rawatan. Jika dilihat pada hadis ini adalah berkaitan dengan habatus sauda. Tetapi fiqhul hadisnya menunjukkan bahawasanya kita kena menjaga pemakanan kita, memastikan pemakanan kita itu adalah pemakanan yang bersih dan sihat supaya kita dapat melindungi diri kita daripada dijangkiti wabak. Okey. Elemen yang kedua adalah elemen emosi. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut berkaitan dengan jika seseorang itu menyaksikan penularan taun, wabak, kemudian dia kekal menetap negerinya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran. Maka elemen emosi yang perlu ada adalah kita mesti meletakkan, mendidik diri kita dan juga pasangan dan anak kita untuk bersabar. Ya, setiap yang Allah berikan, penularan wabak yang Allah berikan itu adalah suatu ujian dan kita dituntut untuk bersabar. Yang kedua adalah kalimah yang baik. Kalimah yang baik yang sedap didengari oleh setiap orang. Apabila berhadapan dengan COVID-19, kita menyaksikan bahawasanya berbagai-bagai orang berada di dalam tekanan. Jadi di media-media sosial lah tempat mereka meluahkan. Jadi sebagai seorang petunjuk daripada Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata jaga kalimah yang baik. Maka apabila nak up status di mana-mana media-media sosial, maka kita perhatikan perkataan, perhatikan ayat apa yang ingin kita tulis. Dan kita kena jauhi daripada menyatakan, menyebut kalimah-kalimah yang buruk. Kenapa? Kerana Nabi suruh kita cakap perkara-perkara yang baik. Tulis perkara-perkara yang baik. Seterusnya adalah rohani. Daripada sudut didikan, pendidikan seorang didikan kepada kita dalam menghadapi wabak ini dari sudut rohani, yang pertama berdoa. Okey, kena teruskan berdoa. Kalau kita lihat pada masa PKP dulu, doa-doa berkaitan dengan hindari wabak itu begitu banyak di kaca televisyen dan juga di radio. Kerana itu pun adalah kerana melihat kepada perbincangan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau hadis, Nabi SAW menyebut banyakkan berdoa. Doa. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadhiru. Yang kedua, rohaninya apa? Menjauhi perkara-perkara yang haram. Okey, jadi daripada hadis ini kita dapat melihat bahawasanya ketika mana berhadapan dengan penularan wabak ini, kita mesti mendidik hati kita ataupun rohani kita untuk menjauhi perkara-perkara yang haram yang bersifat nyata mahupun tersembunyi.
Dan yang terakhir, Jerry, J-E-R-I, intellectual. Dari sudut intelektual terbahagi kepada dua. Yang pertama, setiap penyakit ada ubatnya. Maka daripada sudut intelektual, kita kena mengetahui bahawasanya tidak Allah datangkan sesuatu penyakit itu melainkan ada ubatnya kecuali tua dan juga mati. Okay, jadi selain daripada tua dan mati, maka kita boleh mencari apa-apa sahaja ubat selagi mana tidak berlanggaran dengan hukum syarak. Yang kedua, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dari sudut intelektual, kita kena mengetahui sesuatu wabak itu tidak akan menular dengan sendirinya, melainkan adanya sesuatu yang menularkan. Satu adalah datang daripada Allah lah. Allah lah yang memberi penyakit. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mematuhi arahan kerajaan untuk stay at home. Bagaimana kita nak mengikut sunnah Nabi SAW supaya kekal berada di rumah. Apabila sakit, kita kuarantin diri kita. Itu adalah daripada sudut intelektual. Jadi, secara kesimpulannya, sebagai penutup, elemen pendidikan dalam menghadapi wabak iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual adalah penting untuk diambil berat dan disebarkan kepada setiap individu. Ia bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dalam keempat-empat elemen ini, menerusi disiplin menuruti arahan daripada pihak berwajib, mengamalkan pemakanan yang sihat dan berkhasiat, bersabar dalam menghadapinya, menjaga tutur kata melalui lisan maupun tulisan, percaya akan ia suatu ketentuan Allah Ta'ala, lalu memperbanyakkan berdoa dan menjauhi setiap yang digariskan oleh Islam sebagai haram, dan akhirnya berterusan mendapatkan ilmu dari sudut setiap penyakit ada ubatnya dan tidak ada penyakit akan menular dengan sendirinya. Okay. Sebagai penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada UiTM di bawah Myra Research Grant pada tahun 2021-2023, grant bertajuk Pembinaan Kerangka Panduan Pengamalan Produk Makanan Tambahan berasaskan sunnah pada musim wabak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.